Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan. Okey, konten saya hari ni saya nak buat eksperimen tentang Swiss. Nampak ni sayang, banyak Swiss. Swiss ni tuan-tuan tahu tak? Kalau dia bocor, tuan-tuan offkan lampu, offkan kipas, tapi bil elektrik akan run setiap saat selama 24 jam setiap hari, 30 hari sebulan. Ya. Jadi ramai sangat pengguna ataupun customer TNB ni, Tenaga Nasional Berhad. Kita lah kan, saya pun customer TNB juga. Tuan-tuan pun sama customer TNB juga. Ramai sangat pengguna atau pemilik rumah terbeban dengan bil yang tinggi, bil elektrik yang melambung setiap bulan. Ramai ingat aircon, tapi ada juga rumah yang tak ada aircon tapi bil sampai 300 lebih sebulan. Macam tak logik kan? Jadi sebenarnya bil elektrik yang tinggi itu salah satu sebab berpunca dari Swiss yang bocor. Macam air pipe tu, bila kita tutup pili tu, patut air dah tak boleh meleleh dah. Air dah tak boleh keluar. Tapi ada juga pipe air yang kita dah tutup ketat-ketat, dia punya pili pipe, dia punya air masih menitik ataupun masih keluar dalam jumlah yang minima. Itu nama dia kebocoran. Elektrik pun sama. Jika kita dah tutup Swiss, ini Swiss, okay, ni on. Tekan on, lampu akan menyala, kipas akan pusing. Bila kita tekan button off, sepatutnya lampu tidak akan charge bil elektrik. Sepatutnya bila switch ni dah di off kan, lampu padam, kipas tak berpusing, bermaksud bil elektrik akan stop running lah. Kan tak adalah dikira lagi. Tapi tahukah anda, sekiranya switch anda bocor atau leakage, walaupun anda telah offkan switch, lampu telah padam, kipas dah berhenti berpusing, sebenarnya meter TNB, meter utility masih mengira bil kita setiap saat, setiap jam, setiap hari, selama sebulan, setiap bulan. Okey, tak nak lengahkan masa. Di sini ada beberapa Swiss yang popular di Malaysia, yang popular, ramai guna. Saya tak dapat nak beli semua Swiss sebab ni memerlukan kos yang tinggi dan bukan semua kedai ada jual semua Swiss yang saya nak. Jadi saya kena pergi banyak kedai sebenarnya nak beli beberapa jenis Swiss ni. Pertama saya akan test Swiss UMS. Clear sayang? Clear tu? UMS. UMS nampak ni? UMS. Ada sirin UMS. Saya takkan rekod, saya takkan tulis, tuan-tuan ingat sendiri. Tuan-tuan selepas tengok saya punya video, mulalah tengok tuan-tuan punya rumah punya Swiss. Cek Swiss masing-masing. Brand apa yang tuan-tuan guna. Okey, UMS. Satu, UMS. Brand dia UMS. Nombor dua, brand MAN. Brand MAN. Saya baru beli ni semua. Semua ni baru beli. Ni semua baru beli ni semua tak pernah guna lagi ni. Alright, MAN. Nampak tu? Ya? Clear? Kita ada 8, 2, 4, 6, 8. Kita ada 8 Swiss yang saya akan test. Tahap kebocoran, tahap leakage. Yang mana Swiss kita takkan pilih kasih. Walaupun Swiss ni mahal ke, murah ke, orang miskin pakai ke, orang kaya pakai ke, kita tak ada pilih kasih. Semua ni kita baru beli, tak pernah pakai lagi, baru first time nak rasmikan.
Mana Swiss yang bocor, mana Swiss yang leakage? Tuan-tuan fikir, nak pakai, nak teruskan pakai atau nak tukar? Atau tuan-tuan yang masih baru beli rumah atau masih dalam pembinaan rumah baru, fikirlah tuan-tuan nak pakai ke tak nak pakai. Saya pun tak tahu mana yang bocor, mana yang bagus, mana yang bocor sikit, mana yang bocor banyak, saya tak tahu. Sama-sama kita check, kita buat eksperimen, kita buat leakage test. Okey. Swiss, majority Swiss ada bocor, tetapi kita ada limit dia punya kebocoran, ada limit. Mana-mana Swiss yang bocor kurang 5 volt, tak ada masalah. Saya ulang, antara 8 Swiss ni yang bocor, yang leakage below 5 volt, tak ada masalah. Dia kita anggap dia still okay. Still okay. Just maybe yang 5 volt maybe macam ralat saja. Tetapi kalau dia dapat 0 volt, 1 volt, itu yang paling okey. Ada satu lagi Hager. Lupa dia tersorok kat dalam plastik tu tadi. Baru beli juga, baru beli. Hager. Nampak tu? Hager. Alright, kita akan test semua ni. Saya dah siapkan dia punya device penguji, alat uji. Ini kabel dia. Saya dah tampalkan pakai double side tape. 2.5 sah. Anis nampak tu? Dah tampal double side tape, dah kuat dah ni, tak kat sini. Benda ni kita akan cucuk kat plug. Alright, ini plug dia. Cucuk kat plug dia. Alright. Saya akan gunakan clamp meter, digital clamp meter jenis Kyoritsu. Jadi kita akan buat AC test. Kita dah listkan dekat sini. Thank you Cik Anis, Cik dah listkan brand-brand dia dekat sini. Apa dia? Ada semua dah ada. Jadi cara dia senang aja. First saya akan test dulu. Kita set pada V. Ini AC. Ini AC test, ini DC test. Kita set pada V. V yang ada macam ombak ni. Ini AC test, kosong. AC test. Rasanya Cik Anis duduk sini lah bagus Cik Anis. Cik duduk sini. Pusing Cik Anis, pusing. Duduk sebelah bos. Okay, jadi nampaklah ni kan. Alright, kosong. Duduk Cik Anis. Kejap tu. Okey. Sekarang kosong. Saya onkan dia. Cik Anis, pernah Cik Anis? Kosong. Saya onkan. Ada api, onkan. Bila onkan, perut merah kita test dekat sini. Kita testing dulu. Dia ada api, bahaya Jangan tiru aksi ini di rumah. Saya ulang, jangan tiru aksi ini di rumah. Hanya yang pakar saja yang dibenarkan buat ni. Sebab ini aksi dah berbahaya Alright, satu probe kat sini. Kat sini, satu probe dekat sini. Berapa Cik Anis? 242.3. Okey. 242. 242 ni bila switch to on, voltage akan rekod 242, lampu menyala. Itu full voltage. Jika switch off, dia akan jadi kosong ataupun 5 volt ke bawah. Jadi saya offkan balik. Saya offkan switch. Senang je, kita akan test PDL dulu. Okey, PDL, Cik Anis, clear Cik Anis? Okey. PDL. Belakang switch macam ni. Switch ni tak ada, dia tak ada neutral, dia tak ada earth. Dia ada live saja. Ini live masuk, ini live keluar. Ini live in, ini live out. Maksud api masuk yang sini, api masuk dari sini, yang api keluar ni terus ke lampu. Ini daripada breaker, daripada kita punya MCB breaker, yang trip bila hujan dia trip tu. Ni kat sini, masuk kat sini. Yang ini wire sini keluar ke lampu. Jadi senang je, kita masukkan dekat sini. Masukkan. Alright, kita masukkan ke incoming L1. Dalam switch dia tak ada neutral, tak ada earth, dia live saja. Okey, L1, ini L2. Jadi sekarang ni neutral. Yang untuk probe hitam saya siap-siap masuk kat sini. Senang sebab senang saya nak buat kerja. Ni saya masukkan siap-siap dekat sini. Yang ni dekat yang ni dia nampak pakai 2.5 pun okey. Okey, nampak, kita buka. Kita masukkan. Okey. Longgar pula Chinese. Kita kuat sikit. Okey, dah tak jatuh Dia tak ada kuat. Alright, cantik. Tegam balik kat sini. Tegam dengan dia.
Okay, jadi saya akan tekan dekat sini. Saya akan tekan macam ni. Ya, tekan macam ni. Alright, kita mulakan dengan switch PDL. Jeng jeng jeng. Alright, ini yang company syarikat-syarikat yang buat switch ni mungkin tengah panas bontot, mungkin tengah takut. Jangan takut tuan-tuan. Kalau syarikat brand yang tuan-tuan buat ni ada masalah, tuan-tuan perbaikilah. Perbaiki, hantar semula brand tuan-tuan pada kita untuk test. Kita buat view lagi sekali. Macam itulah cara berniaga kan. Jadi semua tu ada peluang untuk dibaik, ditambah baik. Sekarang kita akan on. Alright, on. Kita on dulu. On ni off. Semua pun tahulah, semua orang ada rumah kan. Ke bawah ni on, ke atas off. Kita on dulu. Kita on. Tengok Cik Anis meter 240. Alright. 241. Sekarang saya off. Okey, Cik Anis biar nampak dua-dua. Dua-dua sini nampak. Dia nampak dua-dua, angkat semua. Tinggi lagi. Alright, sekarang saya off. Dia jadi berapa? 2.74. Saya on. 241. Saya off. 2.7. 2.8. 2.8. Okey. Switch PDL leakage 2.8. Still leakage bawah 5 volt. Still okey. 2.8. 2.8 volt AC. 2.8 volt AC. Still okey. PDL. Sekarang kita buka balik. PDL selesai, Cik Anis. Kita akan test dengan brand apa pula ni? Cik Anis tulis Crown. Clear tu? Crown. Alright, kita masukkan dekat Crown. Ni masukkan, nampak ni. Yang okey. Kuat. Crown. Kita onkan switch. Kita onkan multimeter. Tak apa, ni ralat ni tak ada masalah. Okey, sekarang kita onkan dulu. Kita onkan switch, masukkan yang dalam keadaan switch on 241. Okey, macam dalam switch on 241. Sekarang switch off. Lebih 5. Berapa tu yang? 5.75. Baca. 5.75. 5.8. On 242, 241, betul. Sweep yang penting ni, switch ni. Off 5.5. 5.5. Tinggi Tinggi 5.5. Crown ni yang 5.5 volt AC. Jadi tuan-tuan boleh fikirlah brand Crown ni. Dia punya leakage melebihi 5. Dah boleh cas handphone Okey. Sekarang kita nak test brand. Brand apa lagi Cik Anis ni? Brand Mind. Mana Mind? Oh, ni Mind. Ini Crown, belum buka lagi. Macam jual barang kat pasar malam lah macam ni. Alright, kita letak dekat sini. Sekarang kita test brand Mind. 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 Clear yang? Dekat yang? Clear? Alright. Kita masukkan dekat sini. Kita ikat. Kita onkan dulu. Kita onkan switch. Alright, dalam keadaan switch on. Berapa yang? 242. Okey, ni full. Sekarang abang off, kita off kan. Berapa? 3.4. On balik berapa? 242. Off kan? Berapa? 3.4. Alright, 3.4. Still okay. Brand Mind. Okay, siapa yang rumah dia pakai brand Mind? Boleh fikirlah. Nak tukar ke nak kekalkan? 3.4 volt AC. PDL okey, cantik. PDL setakat ni yang mendahului PDL lah. PDL lah paling rendah. Brand UMS. Kita test brand UMS pula.
Brand UMS. Ada sirim. Ni belakang ni dia tulis. Ni ya. Belakang ni UMS, clear? Alright. Brand UMS masih mengekalkan konsep klasik. Ni bagi saya konsep klasik. Kita masukkan. Ni kena fokus ya kan. Fokuskan, kita masuk kat sini. Kita ikat. Ketatkan. Alright. Kita onkan switch. Kita onkan switch, kita on. Dalam keadaan on, berapa? Kita tengok meter tu yang. Dalam keadaan on, berapa? 242. 242 dalam keadaan on, normal. 43. Okey, sekarang biar nampak dua-dua tu. Okey, sekarang off kan? Off kan? Berapa? 2.2. 2.3. Okey, on kan balik. 242. Off kan 2.3. 2.3 Alright. Brand UMS mendahului sekarang 2.3 volt AC. Brand UMS mendahului dalam 4 brand yang kita test sekarang, brand UMS yang adalah yang terbaik. Kebocoran yang paling rendah 2.3 volt AC. Masih ada beberapa lagi switch kita belum test. Anda teka. Alright. Siapa dapat teka? Dalam banyak-banyak switch ni, switch mana yang dia yang leakage paling terbaik? Leakage yang paling rendah. Ada 9 jenis. 9 jenis. Okey, sekarang kita test brand Schneider. Mana Schneider? Alright, Schneider. Brand ni paling ramai orang pakai. Ramai pakai brand Schneider ni, cukup ramai. Popular brand ni. Jadi kita masukkan yang dia kunci dia lock. Alright. Kita on kan. Okay, sekarang dalam keadaan on. Dalam keadaan on, cucuk kat sini. Tengok meter berapa yang? 242. 242 off 3.27. 3.2 on 242 off 331. 3.3. Alright. Schneider 3.3. 3.3 switch yang antara yang popular kat Malaysia. 3.3 menduduki tempat yang ketiga lah. Betul lah Encik Anis Betul. Tempat yang ketiga. Best mencabar Wah, nanti tuan-tuan lepas ni boleh tengok switch apa yang guna kat rumah. Sekarang kita brand Siemens. Brand ni kat Seremban baru. Saya pun baru pakai brand ni. Baru first time pakai brand ni. Siemens. Clear ya? Siemens. Kita nak tengok brand Siemens. Nampak macam mahal. Nampak macam mahal. Tak tahu dia punya kualiti mahal ke tidak. Kita masukkan. Cantik. Okey. Sekarang kita on kan. Kita test dalam keadaan on switch. Berapa yang? 242 normal. Okey. Off kan. Wah, terbaik. 1.9. Clear yang? On kan. Okey, baca yang. Off kan. 1.9. Terbaik. Hoye. Brand Siemens. Kita pakai brand ni. Sekarang kita dah Mahbagi Engineering dah mula pakai brand Siemens untuk rewiring rumah customer. Kita dah mulakan dekat projek Serdang yang sedang jalan sekarang. Kita pakai brand Siemens. Hoye. Tak sangka brand kita terbaik. Satu berapa ni? 1.9 volt AC. Brand Siemens memegang tangga pertama sekarang ni. Terbaik. Memang pilihan Mahbagi Engineering tepat lah. Kan? Sabar, ada lagi 3. Ada lagi 3 lagi. Kita pakai brand Siemens. Kita dah mula pakai brand Siemens. Kita pasang dekat Serdang. Dan terbaik brand ni. Kita pun tak sangka. Kan? Alright. Sekarang kita brand apa? Himmel. Clear yang? Tak nampak kejap. Tu nampak? Okey. Himmel. Brand Himmel ni kita tak pernah pakai, saya rasa. Kita tak pernah pakai. Kita test dulu. Tapi ramai yang pakai brand ni juga. Ni brand mahal juga ni. Yang sebab tu masukkan. Brand ni mahal juga. Okey, kita test. On kan.
Okey ya. Berapa? 242. Dalam keadaan on 242. Off 3.68. 3.7. On 242. off 3.7. 3.7. Okey, brand Himmel, brand ni mahal tapi dia punya leakage tinggi juga. 3.7 volt AC tapi masih dalam spek lah, bawah 5 volt. Alright, ini pun Brand favorite bos. brand favorite saya sebelum ni. Sebelum ni saya brand favorite saya tapi sekarang dia dah tukar. Brand favorite bos. Sekarang saya dah tukar MK. Alright, Hager. Hager tak ada yang 1 gig tadi, ada 2 gig je. Tapi kita test 1 gig kat sini je lah. Alright, nampak brand ni? Clear ya? Clear, brand apa tu? Hager. Brand favorite bos. Ni brand favorite saya sebelum ni. Okey, kita masukkan kat sini. Kita masukkan. Dulu Mah Bayu pakai brand ni, tapi sekarang kita dah tukar MK dan yang terbaru kita dah pakai Siemens sekarang. Okey, kita onkan dulu. Kita test. Kita test brand Hager. Yang dalam keadaan on, berapa yang? 242. 242 clear. Off 3.2. 3.2. 3.3. On 242. 242. Off 3.3. 3.3. Jadi betul lah tindakan Mah Bayu Engineering tukar brand Hager ke MK dan tukar MK ke Siemens. 3 berapa tadi? 3.3. 3.3. Jadi brand ni kita walaupun masih dalam spek, masih okey tapi still tinggi. Tapi masih dalam spek, bawah 5. Alright, tibalah masanya. Ramai yang menunggu sebab orang kaya-kaya, orang level-level have memang pakai brand ni. Memang pakai brand ni dan kita pun sebelum ni kita pakai brand ni. Brand apa? MK. Brand apa ni? Dekat nampak tak? MK. Alright, siapa boleh teka? Rasa-rasa berapa dia leakage? Ini brand terbaik setakat ni pernah saya pakai. Brand pilihan Mah Bayu Engineering. Tapi sekarang kita dah tukar Siemens. Tapi kalau Siemens tak ada pun kita akan pakai ni lah. Kita sekarang pakai MK dengan Siemens antara dua tu lah. Dan saya nak tengok brand pilihan Mah Bayu Engineering. Ini brand kita ni, Siemens ni. Siemens dengan MK ni brand kita ni, brand Mah Bayu ni. Brand pilihan kita yang kita suggest kepada customer. Dan saya harap brand MK jangan malukan saya. Jangan malukan saya sebab kita memang penyokong tegar dia. Kita masukkan. Masuk ya. Okey, masukkan. Kita masukkan, kita ikat. Alright. Sekarang kita tekankan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang? 242. Clear? 42. 242. Berapa? 2.5. 2.6. 2.6. Okey lah. Di bawah nombor 2 lah. On 242. 242. Off 2.6. 2.7. 2.7. 2.7. Juga. 2.7. 2.7 volt AC. Alright. Dari semua brand kita test, pemenang nombor 1. Nombor 1 muka biru. Okey. Dari semua yang kita test, pemenang nombor 1 adalah Siemens. Yeay. Hoye. Nombor Siemens kita memang pakai sekarang. Terbaik, tepat pilihan kita. Nombor 2. 2.3 tu. UMS. Okey, nombor 2 brand UMS. Brand ni murah je, medium quality tapi dia punya leakage yang nombor 2 terendah, memang terbaik. Jadi saya syorkan tuan-tuan beli. Tapi dia punya switch dengan cerita keras sikit lah, keras sikit. UMS ni dengan ni, inilah UMS kan. Ni. Klasik model, belakang dia tulis UMS. Kalau kat sini kalau color kan, nampak tu. Color kan dia tulis UMS kat situ. Nampak tu. Nampak tak? Dia tulis UMS. UMS klasik tapi dia nombor 2 terbaik lah. Ni pun dia, orang kata keras sikit tapi okey lah, dia keras pun dia jimat. Nombor 3 mana Cik Anis? Okey. Ni. MK, yeah. Hoye. MK. Okey, jadi pilihan kita Siemens dengan MK masih dalam ranking nombor 3 ke bawah.
Nombor 1 Siemens kita Mah Bayu punya pilihan. Nombor 2 UMS, kita pakai juga UMS, tapi untuk customer yang minta medium rate, medium quality. Untuk high quality customer kita biasa ambil Siemens, kita akan ambil Siemens dan MK. Jadi sekarang ni Siemens nombor 1, MK nombor 3. Nombor 4 Cik Anis, nombor 4 PDL atas sekali. PDL. Okey, ni pun HFF punya ni, HFF punya quality juga. PDL ni mahal. High quality memang berbaloi. Dia mahal. Mahal PDL mahal. Ni quality antara yang terbaik ni PDL ni 2.8. Nombor 5 3.3. 3.3 sama. Harga dengan tu. 3.3. Harga dengan Bawah UMS tu apa? Tangan atas. Snyder. nombor 5. Snyder. Okey, Snyder dengan harga Seri lah, Seri. Seri dapat ranking ke-5, ranking ke-6, Mine. 3.4 mine. ke-6 Mine, ke-7 Himmel. Himmel 7, dan yang paling teruk sekali yang overspec adalah brand Crown. Nombor 8. Okey. Siapa rumah dia pakai brand Crown? Bagi kita personal, Mah Bayu Engineering punya spek dah lebih 0.5 volt dah lebih. Semoga memberi manfaat. Tuan-tuan boleh tengok switch kat rumah masing-masing pakai brand apa. Jadi tuan-tuan pilihlah nak kekalkan ataupun nak tukar yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan, sekian video saya. Dah habis dah. Jadi dengan practical test yang saya dah buat tadi, kita menggunakan clamp meter brand Kirixu. Tak ada apa-apa yang disembunyikan, semuanya jujur, semuanya telus. Tuan-tuan dan perempuan bolehlah buat pilihan yang bijak. Sama ada nak terus pakai switch yang ada ataupun nak bertukar kepada switch yang lebih baik, yang dia punya leakage tu rendah. Yang switch yang okey, saya tengok dekat sini. Pertama Siemens, Siemens. Keduanya brand UMS. Ini UMS. Brand MK. MK. Jadi tuan-tuan buat pilihan lah. Ini semua brand-brand yang mahal lah. Dan yang lain-lain ni semuanya melebihi 3 volt. 3 volt leakage. Dan yang paling teruk brand Crown melebihi 5 volt. Jadi terima kasih kerana menonton. Semoga memberi manfaat. Sila share video ni kepada kenalan-kenalan anda yang lain. Sila like, sila subscribe channel YouTube kita Mah Bayu Engineering Sdn Bhd. Sila like page Facebook kita Mah Bayu Engineering Sdn Bhd. Saya Muhammad Azrin Zal Aziman. Saya pengarah syarikat Mah Bayu Engineering Malaysia Sdn Bhd. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar terbaik di Asia. Best seller selama 6 tahun berturut-turut. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Terima kasih, terbaik.